Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Zuriana. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan yang kedua, iaitu laporan Ketua Audit Negara bagi Negeri Pulau Pinang bermula dari tahun 2002 sehingga ke tahun 2018. Nama saya Nur Aina Najwa binti Muhammad Daud, nombor matrik 261808. Laporan Ketua Audit Negara ialah satu naskah yang berkaitan dengan akaun sesebuah negara ataupun mana-mana pihak yang menjalankan urusan dengan pihak berkuasa awam yang telah diberikan kuasa oleh Undang-Undang Negeri. Laporan Ketua Audit Negara telah diperuntukkan di bawah Perkara 107 Perlembagaan Malaysia yang mengkehendaki supaya laporan Ketua Audit Negara dibentangkan di hadapan Yang di-Pertua Agong dan juga Dewan Rakyat. Selepas dibentangkan di Dewan Rakyat, laporan Ketua Audit Negara akan dibentangkan di hadapan Yang di-Pertua Negeri dan juga Dewan Undangan Negeri bagi setiap negeri. Laporan Ketua Audit Negara juga telah menggunakan beberapa kaedah pengauditan yang dirasakan sesuai mengikut tahun kewangan semasa sesebuah negeri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Balkis binti Muhammad Saudin dan nombor matrik saya adalah 270961. Teguran kewangan merupakan pandangan atau ulasan jurulaudit bagi perkara-perkara berbangkit setelah pemeriksaan dibuat terhadap dokumen rekod, akaun penyata dan program. Oleh itu, saya akan membentangkan kajian teguran-teguran kewangan yang dikeluarkan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN bagi tahun 2002 sehingga 2018 ke atas pihak berkuasa tempatan PBT di Pulau Pinang. PBT di Pulau Pinang terdiri daripada Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai. Terdapat dua sijil yang dikeluarkan terhadap Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai, iaitu sijil tanpa teguran dan sijil bertegur. Majlis Perbandaran Pulau Pinang penyata kewangan MPPP pada tahun 2005, 2007, 2012 dan 2013 adalah pada tahap memuaskan. Seterusnya, selain dari tahun 2015, 2007 dan 2012 serta 2013, laporan telah menerima teguran daripada jurulaudit. Perkara ini kerana pengurusan kadar sewa aset dan inventory, prestasi kutipan cukai, tunggakan cukai taksiran dan kawalan perbelanjaan tidak memuaskan. Seterusnya, Majlis Pembandaran Seberang Perai, prestasi kewangan MPSP pada tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013 berada dalam keadaan baik dan memuaskan. Namun, selain daripada tahun yang berikut, laporan kewangan MPSP telah mendapat teguran audit. Hal ini kerana pengurusan aset dan inventory, aset bersih dan tunggakan cukai taksiran adalah pada tahap tidak memuaskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Remo bin Juferi, nomor matrik 271099. Baik, di sini saya akan membentangkan jenis pensijilan yang telah dikeluarkan oleh laporan Ketua Audit Negara bagi Negeri Pulau Pinang dari tahun 2002 hingga 2018. Berdasarkan kajian pada tahun 2002 hingga 2006, kedua-dua pihak berkuasa tempatan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Seberang Perai telah menerima sijil tanpa teguran dan sijil berteguran, di mana penyata kewangan disediakan dan dipersembahkan mengikut piawaian. Seterusnya, pada tahun 2008 hingga 2018 pula, kedua-dua pihak berkuasa tempatan telah menerima sijil tanpa teguran, di mana prestasi keuangan diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini. Walau bagaimanapun, tunggakan cukai bagi kedua-dua majlis perbandaran masih lagi tinggi. Seterusnya, pada bahagian penerapan indeks accountability, pengurusan keuangan pihak berkuasa tempatan Pulau Pinang di peringkat awal pengenalannya 2002 hingga 2007 disifatkan tidak tersedia. Pada tahun 2008 hingga 2015, peratus bagi indeks accountability Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Seberang Perai adalah meningkat. Namun, indeks accountability pada tahun sebelumnya 2014 hingga tahun seterusnya 2016 hingga 2018, indeks accountability pengurusan keuangan tidak tersedia. Secara keseluruhannya, walaupun indeks accountability pada tahun sebelumnya tidak tersedia, namun peratusan bagi indeks accountability bagi Negeri Pulau Pinang dari tahun 2002 hingga 2018 menunjukkan peningkatan. Daripada teguran kewangan yang dikeluarkan oleh pihak Ketua Audit Negara,
Pihak tersebut telah mengesyorkan saranan yang meliputi cadangan tindakan dalam pengurusan kewangan agar dapat membaiki dan meningkatkan prestasi entiti ketika dilaksanakan kelak. Antara saranan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara terhadap Majlis Pembandaran Pulau Pinang adalah kemaskini rekod aset, kajian semula kadar sewa tanah, mengisi dan menambah kaki tangan, melaksanakan perancangan latihan kaki tangan, menaik taraf sistem komputer dan tindakan proaktif perlu diambil oleh pihak majlis. Seterusnya, saranan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara terhadap Majlis Pembandaran Seberang Perai adalah mematuhi peraturan kewangan, menyediakan program dan latihan kaki tangan, tindakan proaktif perlu diambil oleh pihak majlis dan Jabatan Pengurusan Kewangan dan Akaun perlu ditubuhkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nur Syakira binti Muhammad dan nombor matrik saya ialah 270887. Hari ini saya akan membentangkan tentang analisis dapatan berdasarkan catapan 1 dan 2 menunjukkan kekerapan penerimaan CJ teguran iaitu CJ tanpa teguran dan CJ bertegur ke atas Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran di Seberang Perai. Berdasarkan catatan yang dibuat, jelaslah bahawa Majlis Perbandaran Pulau Pinang mencatatkan peratusan penerimaan CJ bertegur lebih tinggi berbanding Majlis Perbandaran Seberang Perai. Ini kerana Majlis Perbandaran Pulau Pinang mencatatkan peratusan sebanyak 60%, manakala bagi Majlis Perbandaran Seberang Perai pula hanya mencatatkan sebanyak 40%. Ini menunjukkan bahawa Majlis Perbandaran Seberang Perai menjalankan laporan kewangan mereka dengan lebih terus dan cekap, menyebabkan peratusan yang diterima ialah sebanyak 40% sahaja. Selain itu, saya akan membentangkan tentang tunggakan cukai dalam CJ bertegur bagi Majlis Perbandaran Seberang Perai dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Berdasarkan graf yang dibuat, tunggakan cukai Majlis Perbandaran Pulau Pinang iaitu lebih tinggi berbanding Majlis Perbandaran Seberang Perai. Boleh kita lihat, pada tahun 2015, Majlis Perbandaran Pulau Pinang mencatatkan tunggakan cukai paling tinggi iaitu sebanyak 145.62 juta pada tahun 2015. Ini menunjukkan nilai yang paling tinggi yang pernah dicatatkan. Jelaslah menunjukkan bahawa pihak Majlis Perbandaran Pulau Pinang tidak menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik sehingga menyebabkan tunggakan cukai mencanak dengan kadar yang lebih tinggi. Itu saja. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Siti Namila binti Ramli Hazmai, nombor matrik 271083. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kajian lepas di mana didapati beberapa masalah yang dihadapi di negeri Pulau Pinang yang berkaitan dengan cukai taksiran. Cukai taksiran ialah cukai yang dikenakan terhadap harta tanah yang terletak di kawasan pihak berkuasa tempatan. Kerajaan Pulau Pinang telah menaikkan cukai taksiran pada tahun 2019 dengan anggaran 30% mengikut kategori harta tanah. Peningkatan cukai taksiran ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan keuangan dan dapat meningkatkan kadar MBSP sebanyak RM54.3 juta dan 39.7 juta untuk MPSP. Tetapi jika didapati ada individu yang gagal membayar tunggakan cukai taksiran, maka pihak PBT akan melelong atau menjualkan harta ahli tersebut. Kesimpulannya, beberapa kelemahan dan juga penambahbaikan terhadap prestasi Negeri Pulau Pinang, pengurusan Negeri Pulau Pinang dari laporan Ketua Audit Negara Negeri Pulau Pinang bermula daripada tahun 2002 sehingga ke 2018 telah disenaraikan. Selepas pelaksanaan Indeks Accountability Pengurusan Kewangan pada 2007, sebenarnya pencapaian pengurusan kewangan di sesebuah jabatan dan juga agensi adalah bertambah baik. Penambahbaikan prestasi ini juga merangkumi beberapa faktor yang telah disebutkan atau diberi teguran dalam laporan Ketua Audit Negara itu sendiri. Ada beberapa syur yang telah disenaraikan oleh laporan Ketua Audit Negara untuk diambil perhatian bagi pihak ketua jabatan dan juga jabatan serta agensi yang terlibat.